Yang sedang anda tengok ini Honda City Hatchback, penawaran terbaru dari Honda Malaysia. Dan dengan adanya model ni, maka Jazz yang lama tu dah tak ada lagi. Dan sebab itulah kereta ni datang nak penuhi juga keperluan ataupun imej yang muda-mudi, sporty, ranggi apa semua tu. Jadi apa yang dia ada, jom kita tengok. Jadi semua sekali untuk Honda City Hatchback yang baru ni ada 4 varian ditawarkan. Mula dengan S, harga dia RM76,000. Naik kepada E, harga dia jadi RM83,000. Dan kemudian naik kepada V, harga dia jadi RM88,000. Ada satu lagi, EHEV RS. Ini yang paling tinggi. Kalau 3 tadi bawah tu petrol punya enjin, yang ini hybrid punya enjin. Jadi untuk versi EHEV RS ni harga dia belum ada lagi, sebab itu hanya akan diumumkan awal tahun hadapan 2022. Jadi sebab nama dia pun dah Honda City Hatchback, dia berkongsi banyak benda lah dengan Honda City Sedan yang ada sebelum ni. Kalau kita tengok bahagian depan ni pun dia memang ada banyak persamaan lah. Keadaan depan keseluruhannya pun lebih rendah. Beza dengan Jazz yang sebelum ni, lagi kotak-kotak sikit, lagi compact. Ni nampak macam versi sedan dia yang sebelum ni lah. Cuma yang membezakan versi hatchback ni, wajah depan dia dengan versi sedan tu adalah bahagian grill, lubang-lubang ni. Sebab untuk yang sedan, dia hanya ada untuk varian paling tinggi RS, tapi untuk City Hatchback ni, dia ada untuk semua varian dia. Perbezaan paling ketara antara versi sedan dan juga hatchback tentulah dekat bahagian belakang ni. Sebab bontot ini dah kena potong, dah jadi lagi pendek sikit. Dan bahagian bumbung ni pula tak macam Jazz, kalau tinggi dan belakang itu pun masih tinggi dan berpetak. Yang ni lebih landai dan lebih menurun dekat belakang lah. Satu lagi estetik yang menarik yang dibawa dari sedan dan dipindahkan kepada hatchback ni adalah rekaan lampu ni lah. Dia bukan flat aja, dia LED dan juga ada lekuk-lekuk dan juga 3D yang menarik. Itu menjadikan imejnya sesuatu lah, membezakan dia lagi menarik saya rasa dari Jazz sebelum ni. Jadi benda yang paling ketara membezakan versi sedan untuk City ni dengan versi hatchback dia adalah kepanjangan dia lah. So hatchback ni sebenarnya dia pendek dalam 208mm dan bumbung dia pula ada tambah 21mm. Jadi dekat bahagian dalam ni pula, kalau dah biasa dengan City sedan tu, dia memang familiar lah, dia memang agak identical, nampak pun sama saja, tak banyak beza. Jadi untuk pemandu, cluster instrumen, analog semuanya. Kat tengah ni juga skrin besar gila, boleh tengok dengan jelas dan juga support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Cumanya untuk varian S yang paling rendah, kalau ini kita tengok ada tombol ikon auto segala bagai. Yang dekat S tu hanyalah yang manual punya kawalan. Tak lupa kerusi balutan kulit sebenarnya dan handbrake masih manual lagi. Jadi sebab RS ni varian paling tinggi, so dia kenalah ada perbezaan untuk membezakan dia antara yang paling tinggi dan juga versi varian V ni. Paling ketara, satu penampilan tadi memang nampak lagi sporty, banyak kemasan merah-merah apa semua, dan dia dilengkapi dengan electronic parking brake. Dan juga satu lagi tambahan untuk orang yang duduk belakang ni, yang RS ni ada datang sekali dengan aircon vent untuk penumpang yang kat belakang lah. Yang versi petrol 3 tadi tu tak ada. Dan yang terakhir, special dan lagi cantik untuk RS, instruments cluster ni lah. Dia ada TFT 7 inci berbanding yang lain pakai analog biasa saja. Jadi untuk bahagian penumpang kat belakang ni, ruang bukan masalah untuk saya. 180cm tinggi ni pun, ruang kaki macam mana boleh tengok, banyak lagi. Dan kerusi ni pula kedudukan dia agak tinggi, jadi saya sendiri agak selesa untuk duduk lah. Cumanya ruang kepala ni agak terhad lah, memang dah kena rambut apa semua. Duduk pula kalau tegak macam ni. Dan siapa-siapa yang kena duduk tengah ni mungkin takkan selesa sangat sebab tengah dia macam terangkat dan benjolan sikit. Dan satu lagi kekurangan untuk ruang kat belakang ni, dia tak ada aircon vent, hanya ada satu poket untuk letak phone dan untuk charge kat bawah dia tu. Kat belakang ni kalau ada hal-hal dari Jazz yang dibawa ke City Hatchback ni adalah ultra seat dia. So, maksudnya seat ni boleh dilipat untuk memenuhi keperluan nak angkat barang yang macam-macam mana pula. Kalau perlu nak di barang yang tinggi, boleh dinaik lipatkan ke atas. Kalau perlu nak bawa barang panjang, boleh rebahkan dia punya penyandar tu. Jadi ini flexibility ni masih dikekalkan dari Jazz dan kini dibawa kepada City Hatchback. Untuk enjin pula, yang hatchback ni sama memang sebiji dengan versi sedan tu lah. Dia ada dua tadi saya sebut, satu enjin petrol 1.5 liter. Itu menghasilkan 121 PS dan 145 Nm torque. Dan ini dipadankan dengan transmission CVT. Dan untuk versi RS, dia sama macam sedan juga. Dia gunakan enjin hybrid. Dan kelebihan dia sebab dia ada motor elektrik dan juga enjin 1.5 liter IMMD tu, dia menghasilkan torque yang lebih tinggi lah, sebanyak 253 Nm torque.
berbanding versi petrol tadi. Dan ini digandingkan pula dengan e-CVT untuk transmission dia. Sebab kereta ni dia nak puaskan juga keperluan ataupun keinginan orang muda-muda ni dengan bagi pemanduan yang sedap sikit, yang steady sikit. Selain dia ada lebih kukuh rasa dia, kerangka dia, suspension juga pun ditala lain sikit untuk bagi kestabilan yang diperlukan tu lah. Untuk aspek keselamatan pula, dua varian paling bawah, S dan E, hanya datang dengan 4 beg udara, tapi V ke atas dilengkapi dengan 6 beg udara. Dan kemudian ada pula Honda Lane Watch ni yang tengok blind spot tu, itu hanya ada untuk varian V ke atas, dan Honda Sensing kit keselamatan yang lengkap tu hanya ditawarkan untuk varian RS yang paling tinggi sahaja. Dan satu lagi untuk RS ni, tak lupa juga ada apps Honda Connect tu untuk dimanfaatkan oleh pengguna. Jadi melihat kepada penawaran City Hatchback ni, harga dia, flexibility dia memang jelas dia nak cuba cater kepada market orang-orang muda. Dan kalau sebelum ni Toyota ada model Yaris hatchback, sekarang inilah jawapan Honda pula untuk bersaing dalam segmen B hatchback yang sama. Jadi kita pun dah tengok serba sedikit pasal kereta ni, mampu ke dia untuk bawa ataupun lawan populariti Jazz sebelum ni. Kalau anda ada apa-apa pandangan, sila kongsikan dengan kami. Untuk saya, sekian dulu. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi nanti.